Perjuangkan kepimpinan ulama. Raja kena duduk bawah ulama. Kalau raja duduk bawah ulama, Perdana Menteri lagi duduk bawah ulama. Ku akan tetap berjuang, melangkah dalam medan perang, tak akan berhenti menyerang, memandang jauh untuk menang. Andai kata apa yang saya sampaikan tak mampu getarkan hati korang, apa boleh lagi saya buat? Kan, Alhamdulillah, congratulations. Arrogant. Allahu Akbar, ya Allah. Buat kerja sia-sia. Guys, adakah apa yang saya lakukan ni sesuatu yang sia-sia? Dengan menyelamatkan saudara-saudara kita. Ni bukan penipuan. Ni bukan bak penipuan apa nama beli TI teh tarik repair kereta dah. Ini penipuan tentang melibatkan kepercayaan kita, akidah kita. Benda ni bukan cerita politik ni. Oh, yalah, jika itu berdosa, jom pakat-pakat buat report. Lagi banyak aku buka. Aku pula jenis tak mengaku kalah. Lagi banyak aku selongkak, kan? Lagi banyak aku buat posting. Aku pula jenis lagu tu, kalau aku dah pegang benda tu betul ya, aku pegang benda tu betul ya, Alhamdulillah, lagi banyak aku on. Sebab apa? Kan? Hang betul, hang takut apa? Kan? Hang betul. Benda berrekod apa semua, aku report balik. Hampa dia buat ugut-ugut ni pun orang tahu. Ugut-ugut tak tahuan. Tak jumpa tak apa, jumpa hang tahu. Ni satu lagi. Tu nampak dah. Tu semua berrekod. Tak apa. Masya Allah, Pak Yus memang padu. Alhamdulillah, terima kasih yang memberi semangat. Saya nak semangat tu lebih daripada yang Allahumma salli ala Muhammad, yang duduk ugut-ugut ni. Minta bagi saya semangat, sahabat-sahabat. Depa walaupun kepanasan, depa mengaku depa panas nak buat macam mana? Tahniah Pak Yus, terima kasih atas ucapan tahniah. Terima kasih. Kan? Doakan yang terbaik, insya-Allah. Jom bakat-bakat report polis. Buat Ahmad dia kata. Sihat you? Alhamdulillah sihat. Abang aku jaga kata-kata tu. Baik, kita cakap pada hak. Tu abang sepupu aku pun kata, jaga kata-kata. Kan? Terima kasih lah atas pesanan. Namun perjuangan diteruskan, insya-Allah. Insya-Allah. Hampa tolonglah naik ke view. Tak apa. Saya bukan kejar view. Kan? Tapi apa yang kena sampaikan, kita sampaikan. Alright? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ini bila benda tu berkesan, itulah hasilnya, insya-Allah. Allahu Akbar. Itulah bila kita ni terlalu terpengaruh dengan persepsi boleh diatasi dengan persepsi. Alright. Tu dia. Baru berakai. Sudahlah sikit-sikit bagi orang lain komen pula. Komen benda yang sama Bob. Satgi kot aku mute hang tak pasal. Nak komen jangan berulang-ulang. Komen yang lain pula.
Hina ulama dia satu Malaysia dah viral. So kalau dah hina tu, apa lagi? Jika benar itu penghinaan, silakanlah. Kan? Dah kata nak buat report ke apa ke, silakan lah. Cumanya aku bagi tahu kata, hampa tengoklah macam mana situasi ulama' mereka bila datangnya ulama' sebenar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tak boleh dia kena sengih juga sebab tak pergi TikTok algorithm dia kata dia report akaun aku lagi, algorithm dia macam tu. Salam reformasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam tu lah kita ni kepada anak seluang bercakap depan dia. Mudah-mudahan ada ke lima hijau kena buat pembangunan Islam. Udahlah, lepas ni orang sedap. Apa yang kita kena buat? Kita kena bagi tahu siapa itu pemimpin PAS, siapa itu parti PAS. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan terus, InsyaAllah kita teruskan. Pak Yus Atan cakap mengkarut Atan tu VIP lah. Buat macam mana dia kecewa. Yang penting kita jaga negara kita. Kita jaga akidah kita. Hati-hati. Hati-hati. Lama dah dia menapak pun Pak Yus. Tak takut ke? Buncit. Aku nak pergi makan dulu bah. Pak Yus steady. Pegang pada prinsip bicara jujur, cakap benda jujur ya. Habis tu tolong bagi tahu dekat mana aku tak jujur. Bagi tahu. Termasuk dengan abang sepupu aku, tolong bagi tahu dekat mana aku tak jujur. Sia-sia lah apa yang Allah Ta'ala bagi kat kita. Lepas tu kita tak bela hak Allah, kita tak bela hak Rasulullah, kita tak bela hak agama kita. Apa artinya? Teruk sangat tu, teruk sangat sebab terima kasih yang sokong, terima kasih. Apa tahu polis dia nak ambil satu-satu kes, dia ambil benda yang jelas. Jika dia nak ambil satu-satu kes, dia ambil benda yang jelas. Dia bukan ambil jenis kad-kad macam apa buat. Dia tak ambil macam tu. Aku hutang 4 undang-undang, aku tak ada masalah. Sebab biasa aku dalam aku berkata-kata, aku sentiasa under control. Kalau apa tengok aku yang macam-macam tu, aku acah-acah je sebenarnya. Sebab apa? The emosi give emosi. Nampak? Lawan tetap lawan. Hidup Pak Yu, terima kasih. Apa tengok? Apa punya komen? Komen apa? Ugutan. Komen apa? Berbentuk Allah masih selamat. Bahaya untuk hamba. Kan? Bahaya untuk hamba. Komen apa? Ugutan. Komen apa? Bentuk maki hamun. Butuh hang lah, butuh pak hang, butuh pak hang. Apa dia ni? Kata geng parti Islam. Kata Islam. Islam ni dia berhujah. Berhujah lah. Mana video hujah hampa untuk balas balik apa yang aku cakap? Mana dia? Hujah hampa untuk hentam balik apa aku cakap, untuk membenarkan kedudukan hampa. Selama ni hampa tak pernah jumpa orang hak macam aku ni kot. Bila bercakap sampai habis. Sebab tu live aku panjang. Live aku tak angkat orang masuk kotak.
Sebab nak cakap bagi habis. Kadang-kadang orang masuk kotak pun tak faham apa dia yang dia nak cakap. Siapa setuju? Sebab tu aku kena kontrol. Ni bukan cerita tentang politik. Ini cerita tentang hak kita. Cerita tentang penipuan, tentang kebenaran. Jika benar hampa benar di sudut undang-undang, aku salah di sudut undang-undang, maka hampa dah buat dah. Kan? Baru buat dah. Tapi bila time live aku buat live, aku tak bagi, aku mesti baginya. Kan? Lah buatlah video kata aku hina ulama, buat cerita perkataan apa yang aku buat apa semua, cerita. Tapi aku dah cerita dah. Yang ulama yang apa kata tu bukan ulama yang sebenar. Pada aku bukan ulama sebenar, apa masalah hangpa? Aku dah buat dah. Jangan balik aku buat tu. Cerita dia step. Nampak? Itu yang apa tak tahan dia. Yes, sebab aku bercakap mengikut ilmu, mengikut apa yang kita nampak. Dan hampa nampak, aku nampak. Dan ini ada prinsip aku. Dalam kewarasan aku, prinsip aku, apa yang dibawa oleh PAS adalah sesuatu yang tidak benar mengikut Islam. Ada masalah. Okey. Ada hujah. Salam Pak Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Omar Salihun daripada Batu Pahat, Johor. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Aku live dekat mana ni? Macam mana aku nak buat call? Tu dia. Orang yang tak tahu sirah Rasulullah cakap pasal gigi, pasal apa. Lah. Dia macam ni. Dia kalau dia tengok orang macam ni, mak hijau dia akan tengok macam ni. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waktu tu yang berani, yang pertama Luqman Adam, Ismi Rakyat, Papa Gomo. Ni Papa Gomo jasa dia besar. Menarik cerita mak hijau guys. Siapa dah tengok video tadi? Cerita mak hijau. Ni promosi video mak hijau. Cerita kisah rumah tangga. Ayo aku nak tanya, dana apa yang PH dapat? Menarik je lah ni. Menarik. Tengok dekat bawah. Dekat bawah ni tak ada. Ni dekat. Semua yang aku live ni aku adaptasikan ke dalam YouTube dan Facebook. Aku tahu dekat TikTok tak boleh sebut, tapi aku tak heran pun dengan TikTok ni. Sebenarnya dekat sana lebih viral daripada sini. Handsome juga Pak Yuh ni. Allahu Akbar. Macam nak belanja. Mana kat Bali kan? Sekejap lagi aku sampai Bali. Kat Bali kan? Ada kat Bali kan? Oh, kat Baling. Mantap. Kat Baling, kat Memali lah. Allah Akbar. Macam nak belanja. Gelak dia. Gelak kena ada style. Buang kepiah tak lawa. Nampak tu? Allahu Akbar. Ulama kaki fitnah depa. Otang hang fitnah orang, hang bubuh orang, sedap. Tang hang kena bubuh balik, tak fitnah pun, bubuh sungguh. Oh, kata maki kepala bana. Kan? Weh, kalau ada kata pakai tajuk, dia punya live lagi macam tu.
Puak-puak ni kena tang depa cannot go. Depa botang orang halal. Mai kena tang dia haram. Hai, ini macam puadakah? Kan? Hampa buat dekat orang sampai masuk dalam tu. Ya. Saja aku nak tengok teraman aku duk kata kat orang, fitnah orang sedap kan. Bila kena kat diri sendiri, koyak. Tidak ni masuk live orang tulis koyak sedia. Lah mana satu koyak pun tak ada. Ada nampak tulis komen koyak dekat dalam live aku? Nampak tak? Ada depa komen koyak. Nampak? Dalam live aku tak ada komen koyak. Kalau tidak, host ni koyak saja. Koyak aku tengok live. Dalam live aku tak ada cerita koyak. Dalam live aku tak ada cerita koyak-koyak. Sebab apa? Sebab apa yang kita bagi tu sesuatu yang bernilai, InsyaAllah. Woi An, ada ke An? Aku tengok tadi yang lalu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Tak sat aku tengok ada tuah. Ni dalam mood musafir lagi guys. Ikut hampa lah, menyakitkan hingga masuk kalbu. Baru buat live butuh bang. Ilak geng cucuk vaksin. Nayo cerita akhir zaman lah dia cucuk vaksin. Pening aku, tak faham aku. PAS membuat perpecahan. Sebenarnya aku nak tanya apa, betul-betul ikhlas aku tanya apa kepada PAS dan bukan PAS. Ada lagi ke cara lain untuk kita nak fight dengan penunggang ni? Ada lagi tak cara yang lain untuk kita nak fight penunggang? Boleh ke dengan cara berkhemah, dengan cara lembut macam ustaz-ustaz lain kata? Ni satgi kata saya ni duk belah mana pula ni, ustaz duk pesan-pesan, dia bertibai ustaz lagu tu setuju. Bila ustaz-ustaz yang tak selari dengan PAS tegur kenyataan daripada PAS, depa rembat macam tu ustaz tu, setuju. Saya ni cucuk vaksin sesama burung tu dia nanya. Jadinya cara hampa nak lawan dengan PAS, berhujah dengan PAS, kena buat cara aku. Siapa setuju? Hampa ingat aku buat ni, aku buat untuk aku seorang. Aku buat ni, aku nak beritahu ke hampa cara nak lawan dengan PAS dengan cara macam ni. Jelas, tepat, berkesan, bubuh. Repeat, bagi ke platform, semua platform. Semua platform bagi. YouTube, Facebook, TikTok, hentam semua. Hampa pernah tengok aku live style hentam sekali 3 live, satu live 3 screen aku buat. Pernah tengok? Sebab tu depa goyang lah ni. Depa sangat geram lah ni. Sebab apa? Sebab depa tak boleh nak balas. Depa tak boleh nak balas. Yang depa boleh balas apa? Butuh Pak Hang, depa balas lagu tu kan. Lepas tu dia guna nama apa? Hang maki ulama. Oh, kononnya nak bangun fi sabilillah. Bila kita bagi tahu ulama dia ulama kencing, dia sudah mengelupak. Lepas tu dia buat sentimen. Macam biasalah sentimen. Buat satu video cerita dekat semua orang, semua dekat orang-orang mereka bagi tahu kata dia ni sentimen. Hang jangan hina Islam ya. Hang sembang apa? Aku duduk dalam PAS Pejuang Islam.
daripada awal sampai hujung. Sampai sekarang aku berjuang Islam. Hang nak claim apa? Hang nak claim apa lah ni? Hampa tak ada modal. Lah ni, siapa dalam ni yang rasa selepas kenal Pak Yus, follow live Pak Yus, rasa kamu semua dah terlatih dan berani menghadap setiap daripada hujah-hujah daripada PAS, tulis komen saya. Siapa yang selama ni duk follow live Pak Yus dan korang anggap Pak Yus ni sedang melatih korang, sedang bagi hampa kekuatan, aku hantar energi dekat hampa, aku hantar pemikiran dekat hampa supaya hampa nampak hampa dah rasa confident dan berani menghadap setiap daripada hujah PAS, tulis saya. Tunjuk dekat mereka. Bukan aku seorang yang macam aku. Lebih ramai lagi yang telah aku rekrutkan di dalam alam maya. Tulis saya. Tulis. Subhanallah, tu ikhwan daripada Pendang. Allah masih selamat. InsyaAllah, setiap yang kata saya ni, insyaAllah aku akan berjumpa, insyaAllah. Kita hantar energi. Pastikan PAS tumbang, hang kena mampu PAS kali ni. Setuju? Tulis saya. Alhamdulillah, hari ini setiap pelusuk di dalam negara dan negeri-negeri dalam Malaysia dan setiap daerah adanya fighter-fighter yang terlatih daripada aku. Hampa jangan ingat benda ni berhenti di sini saja. InsyaAllah Allah bersama dengan kita, insyaAllah. Dah lama mereka merosakkan bangsa, agama, bangsa dan negara kita. Jangan sesekali kita izin mereka boleh panggung kepala, biar mereka rasa malu dengan sikap mereka. InsyaAllah terbaik. Terbaik wahai saudara-saudaraku, InsyaAllah. Sebab apa? PAS dah lama bawa perpecahan dalam hidup kita. PAS dah banyak menipu mak bapak kita. Setuju? Tulis. PAS dah tipu mak bapak kita. Tulis. Tulis. PAS dah tipu mak bapak kita. PAS dah tipu nenek moyang kita. 60 tahun dia ada, dia dah merosakkan, buat banyak kerosakan. Moga-moga Allah mengampunkan dosa-dosa untuk nenek kita, mak ayah kita, InsyaAllah. Dan hari ini adalah zaman kita. Kalau dulu dia boleh menipu mak kita, ayah kita, tok nenek kita, minta maaf untuk ini. Ini adalah zaman kami. Dapat? Ini adalah zaman kami. Kali ni PAS kena mampu. Yes, PAS menipu Melayu. Hampa tak payah acah-acah alim, hampa tak payah acah-acah warak dengan kami, dengan hampa punya pakaian, dengan hampa punya serba-serbi nampak dengan nama hampa. Tapi sifat-sifat hampa kami dah jelas tengok. Hampa tak payah nak acah-acah konon-konon nak tunjuk mujahid hampa. Tak payah. Nampak sangat macam Taliban. Hampa tak payah. InsyaAllah rakyat Malaysia tak lemah lagi. Rakyat Malaysia dah berani macam mana kita nak hentam PAS ni. Setuju? InsyaAllah kali ni PAS kena mampu. Ingat, ahli-ahli PAS adalah saudara kita. Ahli-ahli PAS adalah kawan-kawan kita. Tetapi parti PAS dan pemimpin PAS adalah musuh kita. Kita pastikan parti PAS dan pemimpinnya tumbang, InsyaAllah dengan izin Allah. Takbir, Allahu Akbar. Kenapa? Kerana mereka menjunjung kebatilan. Kerana pemimpin PAS menjunjung kejahatan. Dan kerana pemimpin PAS telah banyak merosakkan pemikiran orang-orang Islam. Kerana mereka lah Islam hanya di dalam PAS. Setuju? Kali PAS kena mampu. InsyaAllah
Tulis guys, pergi mampus dengan PAS. Tulis, pergi mampus dengan PAS. Tulis, pergi mampus dengan PAS. Yes, good. Nampak? Orang dah kena epah. Orang dah kena epah dah. Hal ni yang kita nak capai. Jangan pernah beri seinci pun kehormatan, kemuliaan kepada parti Haram Jadah ni. Okey? Jangan pernah beri seinci kehormatan terhadap pemimpin dan parti Haram Jadah ni. Dia dah banyak bawa kerosakan. Dapat? PAS berhutang dengan kita guys. PAS berhutang dengan kita. InsyaAllah. Dah record? Komen dah. Komen dah. Dah record? Komen dah. Kita punya slogan hari ni adalah pergi mampus dengan PAS. So, you ada masalah. Adakah itu bersalah? Kalau anda kata apa yang kami katakan ini bersalah, korang pun salah lah. Sebab korang pun nak kuburkan UMNO kan. Korang pun nak mampuskan PH kan. Wek. Buat korang boleh, orang buat kat kita tak boleh. Ha. Nampak? Wek. Setakat tu Saya tahu, saya pernah dengan tak pernah lagi memerintah. Setahu saya PAS tak pernah merintah. Allah tak izin. PAS tak pernah, dia tak pernah menang Tak pernah menang Mana dia pernah menang? Dia menjalanglah dengan siapa pun, dia tak menang Tulis, menjalanglah dengan siapa pun, hampa tak menang PAS tak menang. Apik boleh je cakap syirik ke apa ke, boleh cakap, tapi biar ada sandaran. Apik buat live macam saya, bagi tahu. Pak Yus ni syirik, apa maksud syirik? Macam mana saya buat PAS tu lah. Macam mana saya cerita tentang PAS, tentang pemimpin PAS. Kan? Kena ada ulasan. Nampak? Bukan sekadar suruh orang buang kepiah. Kalau macam ni standard pejuang PAS, memang jahanam apa? Memang lingkup Memang lingkup PAS. Nak pegang kat siapa? Nak pegang dekat macam hamba ni? Awak hang tak marah Sanusi. Aku tak pernah sebut pasal Sanusi. J Manja, awak hang marah Sanusi. Hang gila. Bila masa hang jumpa aku ni dengan Sanusi? Bodoh tu kata apa bodoh? Cakap ikut dan bukan betul apa cakap apa pun. Siapa pernah dengar aku cakap pasal Sanusi? Oh, dia pun pemimpin. Oh, kepala badan hang, kepala otak hang. Alah, dia pun pemimpin nak kau sekali. Habis tu mak buat kita kira lagu mana? Pemimpin juga dalam rumah tangga. Apa cakap nak create apa nama ni, lepas tu tak reti. Kan? Lain kali record. Aku tak kata apa kat Sanusi.
Kan? Nak hantar pemimpin atas sekali. Kurang-kurang presiden dia. Aku terlibat presiden PAS tu weh. Apa kelas nak cakap pasal Sanusi? Bukan kelas aku. Setuju tak guys? Setuju, komen setuju. Apa kelas nak cakap pasal menteri besar? Kurang-kurang aku respect lah sebab dia menteri besar. Aku respect jugalah sebab dia menteri besar. Sebab tu aku tak cakap banyak pasal menteri besar. Sebab dia tu ada nilai. Setakat presiden PAS aku rembat ya. Kan? Dia bukan menteri mana-mana pun. Sebab tu aku tak cakap lebih kurang. Sebab tu aku larang apa kata dekat Anwar Ibrahim sebab dia Perdana Menteri Malaysia. Ui, Sanusi kalau dia kata dia nak semayang mayat rumah apa ada kematian, dia minta semayang mayat, hadiah wang dengan dia dapat dekat dia. Apa nak kata apa? Kalau kat Kedah tu hadiah wang ada, dia ada. Dia kata saya nak jadi imam. Tuan rumah hilang hak. Kena beri kepada Sanusi. Sebab tu aku tak kata lebih kurang. Dia buat tak betul ke apa ke, dia tanggung. Dia buat betul okey, tak betul dia tanggung. Tu je lah. Siapa setuju? Kepada yang kecam ulama bahasa melambangkan perwatakan Tuan. Saya dia bagi tahu. Awak bagi tahu ulama mana? Ulama yang tak pi jumpa ulama. Ulama yang tak pi jumpa ulama dunia tu. Ya ke? Ulama ke? Ayat ni yang aku dulu boleh ban kawan aku 10 tahun. Aku ban kawan aku ni 10 tahun. Sebab apa? Dia kata ya ke ulama. Hari ni aku setuju dengan dia. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Bagus yang ni. Tapi itulah. InsyaAllah mudah-mudahan hampa dapat kesedaran macam mana aku dapat. Ada apa tak pelik ya? Bila datang ulama original yang diiktiraf seluruh dunia, yang memang seluruh dunia menghormati ulama tu, ulama yang terpadu dalam Malaysia tak datang. Inilah orang yang hisap dadah punya sembang. Weh, hang cakap apa ni orang hisap dadah? Hang tengok tu DRT tu apa dia? Hang tengok DRT tu apa dia? Pak Yus DRT tu apa dia? Drug Rehabilitation Therapy. Aku rawat penagih dadah, nak kata apa? Hang cakap apa ni? Cakap tu tengok-tengok sama. Sembang rawatan lah apalah. Sembang apa? Pergi tengok ni lagi lah. Hang dah jadi penagih. Kot sagi kot. Lebih dapat ni. Jadi kat siapa-siapa kat anak-anak hang cari aku kot. Kot hampa yang cari aku. Silap pakai telefon dah. Tak ada ke komen-komen yang nampak macam mantap mencabar sikit? Ini komen budak-budak ada ni. Saya tak ingin cari macam mana Yus nak rawat tapi Yus sendiri sakit. Guys, aku sakit ke mereka yang sakit? Tolong abang Azad. Aku yang sakit ke mereka yang sakit?
Penyakit hampa ni penyakit doktrin. Komen budak-budak semua Pak Yus. Yes, saya dah tengok tu. Hampa ni telah didoktrinkan oleh PAS. Kononnya apabila parti tu nama dia Parti Islam, walaupun dia buat kerja setan, hampa tetap rasa boleh sebab nama Parti Islam. Itu yang kata hampa ni sakit. Dan aku sebenarnya sedang rawat pemikiran hampa. Aku sedang rawat pemikiran hampa. Dan rawatan yang diberi ni sebenarnya tidak berbentuk fizikal macam pendaki dadah. Pendaki dadah senang dirawat sebab ada rawatan fizikal. Macam hampa kena bagi rawatan mental. Faham tak? Mental hampa telah didoktrinkan. Sebab tu hidup hampa bermasalah. Lepas tu pula memang tak mudah. Rawatan ni memang ambil masa. Dan rawatan ni dia ada cabaran dia. Syukur Alhamdulillah hampa sampai juga dalam ni. Sekarang ni yang hampa memberontak ni, sekarang hampa proses pemulihan. Lah ni hampa dalam proses pemulihan, hampa sedar tak? Mindset tersekat. Yes. Siapa setuju? Boleh dirawat. Aku yakin boleh dirawat sebab ramai dah bebas. Siapa yang dah bebas daripada PAS, komen dah. Siapa yang dah bebas daripada doktrin PAS, komen dah. Sebenarnya kejayaan dah capai. Sebab tu dia sangat marah. Sebab dah ramai keluar daripada kerasukan PAS. Korang sedang sakit. Dan hari ni hampa duk melupuk apa semua ni sebenarnya hampa sedang proses pemulihan. Percayalah, hampa ni dalam proses pemulihan. Cumanya pulih ataupun tidak itu adalah milik Allah. Bahagian aku hanya rawat sahaja. Bahagian aku hanya bantu saja. Hari ni nampak mereka mengelupuk. Apa nampak tak mereka mengelupuk macam mana? Sebab apa? Kebenaran semakin menusuk masuk dalam jiwa mereka. Aku nak pilih sembahan aku ke ataupun aku nak pilih kebenaran? Ini nenek moyang aku ni. Saya tak ada masalah kepada mereka yang join PAS. Saya bimbangkan mereka yang lahir di dalam PAS seperti saya. Saya khawatiri mereka yang lahir di dalam PAS seperti saya. Saya tak khawatir kepada mereka yang baru join PAS, sebab selepas dia orang tengok automatik dapat terapi. InsyaAllah dapat terapi. Tetapi untuk mereka yang lahir daripada PAS, dia akan bagi tahu ini adalah perjuangan nenek moyang saya. Nama memang Islam, tapi tak buat kerja Islam. Sebab apa? Saya dah dapat benda ni. Takkan nenek moyang saya salah? Takkan mak ayah saya salah? Walaupun mendapat penerangan yang jelas. Sebab tu hampa jadi lawan ulama. Padahal hampa nampak yang dia tu fake. Hampa tahu yang ulama tu lari untuk berjumpa dengan ulama yang sebenar. Hampa tahu. Tapi hampa tak mau ulang. Cuba hampa tulis ulama lari dari ulama. Tulis, aku nak tengok. Tulis
Ulama lari dari ulama. Tulis. Ulama lari dari ulama. Tulis. Ulama lari dari ulama. Tulis. Hapa tengok dia orang akan lagi bergetar. Ini ruqyah dia. Sebab kebenaran dia. Ulama lari dari ulama. Tulis. Bagi dia nampak. Serius. Ini adalah kaedah terapi untuk mereka. Ulama lari dari ulama. Nampak tak? Dia orang semakin mengelupur. Ulama lari dari ulama. Tulis. Buat serius. Kepada fighter-fighter yang bersama dengan Pak Yu, tulis. Ulama lari dari ulama. Dia bawa kesan. Ulama lari dari ulama. Tulis. Buat huruf besar. Ulama lari. Setiap orang buat copy paste. Ulama lari dari ulama. Buat. Dia melupur. Ulama lari dari ulama. Ulama lari dari ulama. Nampak tak? Dia orang semakin melupur, nampak? Tu. Nak keluar tu. InsyaAllah. Ulama lari dari ulama. Tulis. Alhamdulillah. Fighter semua tulis. Hampa kena ruqyah, bukan aku seorang. Hampa kena ruqyah setiap daripada hampa. Nampak tak? Ulama lari dari ulama. Nampak? Ulama lari dari ulama. Tulis. Subhanallah. Nampak tu? Ulama lari. Ni kita nak pecahkan tembok mereka tu. Tembok kepercayaan mereka tentang ulama yang sebenar dan yang bukan sebenar. Kita nak pecahkan. Hampa kena ruqyah ni. Ni cara dia. Ulama lari dari ulama. Ulama lari dari ulama. Dia kena kerak-kerak ulang. Boleh, insya-Allah. Dan sentiasa hampa sampaikan benda ni. Setiap hampa live, hampa komen dekat mana-mana, hampa tulis ulama lari dari ulama. Boleh buat hashtag ulama lari dari ulama. Boleh buat hashtag, insya-Allah. Yes, bagus Jaka, bagus. Lagi. Siapa lagi? Ulama sepatutnya bersama ulama, tapi ulama ni lari daripada ulama. Depa terkenal lah siapa dia ulama yang lari daripada ulama. Teruskan. Sepatutnya ulama bersama ulama, tetapi yang ni ulama lari daripada ulama. Teruskan. Ulama baik. Yan. Wan terbaik Wan. InsyaAllah Wan. Teruskan. Saya nak baca nama anda. Jaka. Baik. Berusaha. Aku menghalang aku untuk teruskan ni. Nampak? Dia tulis kepala butuh hang semua. Sebab itu di proses nak keluar. Dia dah marah. Sebab apa? Hampa kata kat ulama aku lari daripada ulama. Hampa kata ulama aku lari daripada ulama. Hampa kata ulama aku lari. Lama-lama dia pun terima. Ulama aku lari daripada ulama. Dia mula start. Hati dia mula start mesra. Dia start dah boleh. Nampak? Pelik apa ni. Pasal apa dia lari Masa itulah barulah setiap yang kita cerita selama ni akan masuk dalam pemikiran dia. Ya Allah, betul lah mana Pak Yu cakap. Betul lah macam mana kawan ni cakap. Betul lah ustaz tu bagi tahu. Betul. Sebab dia dah mula pecah tembok. Sebab tu Kusuhan bertulis ulama lari dari ulama. Ulama lari dari ulama. Tulis. Hampa jangan pernah berhenti tulis benda ni. Sebab apa? Yang nampak tak dia orang semakin lemah. Dia punya hujah semakin mengarut. Nampak hujah dia apa? Hanya dengan ruqyah dia, ulama lari dari ulama. Sebab hanya ulama pas saja yang lari daripada ulama. Alhamdulillah. Teruskan. Betul, nampak? Okey. Jadi kita tak maki lah kan? Ini kita tak maki ya. Kita bagi tahu ulama lari dari ulama. Tulis. Copy paste je, bukan susah pun. Copy paste. Copy paste. InsyaAllah. Ulama lari daripada ulama. Ulama lari dari ulama. Tulis. Mantap guys. Okey, kenapa ruqyah ni perlu diteruskan? Sebab pemikiran dia menganggap walaupun kita cakap tentang kebenaran, tetapi dia tak berulang-ulang, dia susah nak pecah tembok pemikiran, doktrin yang telah dibina sekian lama. Namun bila kita hentam dia setiap kali ulama lari dari ulama, dia hati dia mula terusik.
Pemikiran dia mula nampak. Dan dia mula bertanya, kenapa ulama, aku lari daripada ulama Sedangkan lepas tu dia mula start nilai ulama yang datang tu. Allahu Akbar, subhanallah, ulama ni hebat, ramai orang hormat dia, dia dapat penghormatan. Tengok dekat sini pula, dia lari. Bila dia tengok dia lari, baru dia check, mana datang dia ni Mulalah Allah pun start bagi dia dapat kefahaman bagi. Lepas tu baru dia sedar, pasal apa gambar ni aku tak nampak dulu orang cakap pasal Iran apa semua, dia kawan dengan Iran, aku tak nampak. Hari ni dia nampak lah, start dia terima. Dulu dia tak nampak. Ya Allah, aku duduk kat mana ni Astaghfirullahalazim, ya Allah, kat mana aku sekarang, ya Allah, macam mana ni? Waktu tu barulah dia mula sedar yang dia perlu bertanggungjawab dengan apa yang selama ni dia telah mempercayai. Dia dah fikir macam mana nak selamatkan yang lain. Maknanya guys, korang semua kena bekerjasama. Nampak? Hampa semua kena bagi ruqyah ni. Ulama kau lari pada ulama kan? Ulama PAS lari pada ulama kan? Ulama PAS lari pada ulama kan? Kemudian dia semakin berani, dia semakin yakin PAS adalah parti penipu. PAS adalah satu doktrin yang merosakkan orang-orang Islam di Malaysia, orang-orang Melayu. Dia semakin berani untuk menentang. Nampak dia pemarah, nampak? Tu proses tu. Dia nak antara terima tak terima. Jadi kita perlu pecahkan tembok ni dengan ulang beritahu pada mereka, ulama PAS lari daripada ulama sebenar. Ulama PAS lari dari ulama sebenar. Ulama PAS lari daripada ulama sebenar. Ulama PAS lari dari ulama sebenar. Nampak? Sebab tu kawan tadi kata spin. Sebab apa? Minda semakin terbuka. Nampak dia tulis spin lah. Minda semakin terbuka. Ini yang dikatakan hujah. Sebab tu kebenaran perlu ada perjuangan. Bukan sekadar bagi tahu aku betul. Macam saya beritahu saya betul. Adakah dengan bagi tahu Pak Yus ni betul dah mencukupi? Tak. Hang kena perjuangkan kebenaran tu. Macam mana kebatilan memperjuangkan tentang kebatilan, dan kebenaran juga perlukan perjuangan. Dapat? Alhamdulillah. Hari ni hampa dah rasa macam nak respect ke ulama dewa? Sebab apa? Dah kenal dah. Dah kenal dah. Lebih baik kita respect ulama sebenar. Tengok ulama sebenar, Perdana Menteri luar negara, bukan negara dia pun, menghormati dia, menghormati ulama. Hak ulama PAS ni perjuangkan kepimpinan ulama. Perjuangkan kepimpinan ulama. Ulama PAS, dia suruh perjuangkan dia, biar dia yang memimpin. Raja kena duduk bawah ulama. Raja kena duduk bawah ulama. Kalau raja duduk bawah ulama, kadang menteri lagi duduk bawah ulama. Mereka nak macam tu. Faham tak? Kena duduk bawah ulama. Siapa pernah jumpa video tu? Raja kena duduk bawah ulama. Siapa pernah jumpa pengakuan mereka punya bawa merosak pemikiran orang. Sedangkan ulama tu macam mana? Tempat rujukan. Bukan dia kira
Gajah kena duduk bawah ulama. Alamak, semua kebut. Faham? Semua kena duduk bawah ulama. Nampak? Hampa semua kena duduk bawah ulama. Ulama lah yang paling tertinggi, yang paling teratas. Perlu hormat ulama. Kuasa, semua kuasa perlu diberikan kepada ulama. Innal ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris nabi. Maknanya raja kena duduk bawah ulama. Sultan kena duduk bawah ulama. Kalau raja sultan kena bawah, perdana menteri kena duduk bawah ulama. Menteri-menteri kena duduk bawah ulama. Ulama atas sekali. Pada kepala otak kan? Kepala otak kan? Baik kan? Haram jadah betul. Nak bagi kuasa dekat hang. Hang lapak ke kuasa. Hang nak pengawal orang, hang nak pada pemerintahan. Hang nak hang lawan betul-betul. Hang nak kuasa, hang lawan betul-betul. Bukan dengan kata aku lama tak boleh lawan, lepas tu nak duduk atas. Lepas tu nak duduk atas. Lepas tu hukum hang buat lebih kurang, buat ikut hukum hang. Pelak tu. Woi. Apa dia ni? Macam haram jadah hang tahu? Oh. Raja kena duduk bawah ulama. Tapi hang duduk bawah hidin tu. Boleh pula Pasal apa pokok ni boleh terima? Pasal apa pokok ni semua boleh terima? Sebab doktrin, sebab pemikiran. Mula-mula nak terima tak terima, nak terima tak terima. Lalah, terima. Kepala otak hampa. Nak kekuasa, raja pun hampa nak titik tu. Hui, PDRM, hashtag PDRM, PDRM. Kepala banang PDRM. Hai ingat PDRM tak kerti buat kerja? Tak kerti tengok? Ni hang masuk gelanggang politik, lepas tu hang tak bagi orang lawan hang. Hang nak menang lawan. Faham? Hang nak masuk politik, hang nak kuasa, lawan lah. Jangan minta free. Ada hampa nak bagi free kemenangan dekat PAS. Aku nak tanya hampa. Hampa nak bagi free kemenangan kepada PAS. Aku nak tanya hampa. Apa nak bagi free kat dia? Nak lawan lah. Sagi dia buat polis duduk bawah ulama pula lagi. Polis mana tak ikut, tak lawan ulama. Tak boleh lawan ulama. Nak free, nak menang free, lawan dulu lah. Kepala otak hampa. Kepimpinan ulama macam pelak. Ingat, tulis semua sekali. Ulama lari dari ulama. Ini pelajaran seterusnya.
Macam mana buah takis dan pukul untuk puak-puak PAS. Bagi tahu ulama lari dari ulama. Ada sejarah dia, ada kisah dia, cerita ulama lari dari ulama ini, dan mereka akan mampus lagu tu hujah dia. Sebab apa? Kita kena jelaskan siapa itu ulama PAS. Ulama PAS adalah yang pengecut dengan ulama sebenar. Ulama PAS memang takut dengan ulama sebenar. Ulama PAS satu ulama yang kita tengok dengan jelas di saat seluruh dunia menghormati ulama dunia ni, seluruh negara datang menghormati ulama, tiba-tiba ulama PAS tidak kunjung tiba. Mereka takut untuk bertemu dengan ulama yang sebenar. Pergi mampus dengan PAS. Pergi mampus dengan PAS. Tulis. Pergi mampus dengan PAS. Rezeki Allah tak pernah bagi dia pemenang pilihan raya. Tidak apa dia buat kat kita. Dalam negeri pun dia boleh buat macam tu kat rakyat Kelantan. Dia dapat Malaysia jahanam. Muka tak ada nur. Ustaz pusing sini ada nur. Ada nur. Ada nur tak? Ada nur ke ada? Ada nur ke ada? Macam mana guys? Dengan perkongsian petang ni, adakah anda dapat sesuatu? Adakah dapat sesuatu? Tingkatkan lagi kebolehan anda, kemampuan anda untuk menentang PAS. Tingkatkan lagi. Tingkat lagi kemampuan korang. Dapat? Cantik, dapat. Terima kasih for the rose, Azrul, thank you. Allahu Akbar. Tingkatkan lagi kemampuan korang. Sebenarnya PAS ni lemah. PAS ni tidak ada kekuatan dan hujah, walaupun di sudut agama, walaupun di sudut dalil akli dan nakli, dia orang tidak ada kekuatan sebenarnya. Sebab tu mereka cuma menakut-nakutkan orang. Macam dengan hantu lah. Hantu Malaysia, dia buat muka buruk-buruk, nampak ganas apa semua. Sebab apa? Sebab dia takut dengan manusia. Dia nak pastikan hampa takut, try hampa lawan sikit. Sikit. Habis. Tengok Husin, sikit dia. Panglima perang. Husin, sikit dia. Nampak? Nampak tak? Bukan takat panglima perang. Ulama PAS tu, Husin pi makan, pi rumah terbuka. Husin main-main saja. Bila nak ajak pergi berdebat ya. Tak tu tu ya guys. Tak terror pun. Tak terror pun. Tinggi mana pun tak terror Depa kemas bagi nampak tu dia ni. Duduk terpetah. Ya ayyuhallazina amanu, tu dia. Mai tanya pak babat. Teratur Sama-sama dia boleh angguk, geleng-geleng, tunduk-tunduk, iya, saya. Lagu tu je lah. Tak terah mana pun. One way dia boleh lah, two way dia kena mampu.
Sebab tu dengan PAS ni tidak ada istilah kalah walaupun satu hujah dengan mereka. Jangan pernah kalah dengan satu hujah, ingat. Bagus apa semua ni. Saya tengok hampa ni semakin bijak rakyat Malaysia sekarang. Semakin mantap, tahniah. Ingat dalam kita berparti, dalam kita berpolitik, dalam negara ni kita semua saudara. Sama ada daripada mana-mana pun. Okey, daripada mana-mana parti pun ada saudara kita. InsyaAllah. Korang pun saudara saya. Sebab korang sama dengan saya. Kita ahli sunnah wal jamaah. Andai kata hampa Syiah, aku tak peduli nak kata apa dah. Tapi kita semua sama, ahli sunnah wal jamaah. Kita duduk di tempat yang sama, di bumi yang sama, di Malaysia ni, bumi tercinta. Dasar buat ni semua dasar kasih sayang. Kasih sayang tak semestinya semuanya bercumbu-cumbuan, ada kalanya ada sedikit ketegasan. Sebab apa? Bola ni bila kita nak lempak dia naik atas, kadang-kadang kita kena hempak tentak ke bawah. Hempak, boom, dia naik, baru dia melompat. Tujuan dia apa? Kita nak berjaya bersama-sama, berjaya dalam agama, berjaya dalam pemerintahan, dalam negara. Sebab tu saya berusaha bagi tahu, kata PAS, parti PAS menghasut kita, membawa pada kerosakan. Dia sendiri pun tak boleh bina negara. Dia sendiri pun tak boleh bina persaudaraan. Dia sendiri pun tak boleh bina ukhuwah. Bukti dia adalah sejarah. Sejarah kita bersama PAS sekian lama, sahabat-sahabat. Pemimpin mereka dah semakin rakus. Guru-guru kita, ustaz-ustaz kita telah dipermainkan mereka, telah dipergunakan oleh mereka. Sebab tu saya tampil macam ni, walaupun risiko. Betul, saya akui risiko. Andai kata tak buat apa-apa, macam mana? Siapa nak buat? Mudah-mudahan apa yang saya buat ni, insya-Allah lepas ni ada pelapis-pelapis yang akan buat. Akhirnya PAS akan hancur, lebur, lunyai begitu saja, insya-Allah dengan izin Allah. Biarkan dia hancur. Kita dah ada Islam. Kita tak perlu PAS. Islam perlu ada di mana-mana, bukan hanya sekadar dalam PAS. Islam perlu ada di dalam mana-mana. Jangan kita terdoktrin oleh PAS. Apabila PAS, barulah betul-betul Islam. Jika tidak PAS, hang hebat terang mana pun ilmu hang, sebabkan hang bukan PAS, tak boleh pakai. Subhanallah. Yang itulah yang kita nak sampaikan. Ingat guys, fokus kita adalah tumbangkan PAS. Pastikan PAS hilang kepercayaan daripada orang-orang Islam kerana mereka menunggang agama. Setuju? Setuju? Cara nak pastikan PAS hilang kepercayaan, kita tunjuk wajah PAS yang sebenar. Dapat? Kita tunjukkan wajah PAS yang sebenar. Jangan pernah segan silu untuk menunjukkan siapa itu PAS. Setuju? Jangan segan silu. Kau londeh je. Demi apa? PAS bukan manusia, dia ideologi. Kau londeh je. Ini bukan tentang aib, tapi tentang menyelamatkan ukhuwah, menyelamatkan ummah. Musuh kita adalah ideologi PAS. Kerana ideologi dia mirip dengan ideologi yang dibawa oleh Iran. Mirip dengan ideologi, dengan sifat-sifat yang dibawa oleh Dajjal. Mirip. Jangan segan-segan
tersipu-sipu malu nak kata, saya nak cakap minta maaf lah nak cakap. Saya tengok PAS ni, tak payah minta maaf. Kau nak cakap, kau cakap je. Sebab PAS kena minta maaf dekat kita. Dia yang merosakkan ukhuwah kita. Dia yang merosakkan hubungan sesama kita. Dialah mencalarkan nama agama kita, Islam, agama kita yang mulia. Ingat, Islam tidak perlukan PAS. PAS ni parti haram jadah. Tulis. PAS ni parti haram jadah. Islam tidak perlukan PAS. Tulis. Adakah untuk mendapatkan Islam itu perlu jadi PAS? Tidak. Kita tidak perlukan PAS untuk menjadi Islam. Mantap sahabat-sahabat. Saya tengok sahabat-sahabat semakin terlatih, semakin dahsyat, semakin hebat. Saya nak lahirkan, saya memang nak lahirnya fighter-fighter yang berani menentang pakar ketaksuban ini. Itu kepakaran dia, Pak. Namun tidak bermakna kita tidak ada kepakaran untuk menumpaskan mereka. Setuju? Nampak tak betapa lemahnya PAS? Lihat betapa lemahnya PAS apabila berhujah. Apabila kita bagi dia peluang bercakap, dia akan berbohong. Nak bohong dekat platform sendiri. Ada orang nak dengar, dengarlah. Biasanya orang bohong, orang tak mau dengar. Jangan izin dia bercakap dalam platform kita. Sebab apa? Naik dia platform kita, cakap bohonglah dia. Setuju? Tak salah apa yang korang cakap tu. PAS apa, PAS haram jadah, tak salah. Memang betul. Hari ni dia orang sakit hati sebab dia orang tak boleh nak sesatkan kita. Dia tak boleh nak sesatkan kita, dia sakit hati kat kita. Kelakar. Dia mental. Bila dia tak boleh nak rosakkan kita, dia tak boleh nak sesatkan kepemikiran kita, dia mula susah hati pula, dia marah. Hang hina ulama. Hang jangan hina Islam. Ikut mana? Tiba, tulis guys. Tiba. Astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Tiba. Okey. Saya nak tanya, daripada 1 ke 10, apakah tahap kemampuan korang dalam menghadapi setiap hujah-hujah daripada PAS? Tulis. Antara 1, daripada dulu tak confident lah saya nak lawan dengan PAS. Sebab saya tengok PAS ni pakai serban, dia pun pakai kepiah, dia pun cakap pakai Al-Quran. Saya tak berani lah, saya segan lah, saya takut saya tak kena. 1 ke 3 dulu, tahap dia 1. Ataupun sekarang ni saya dah mula rasa ragu dengan PAS. Sebab saya tengok PAS ni, dia banyak buat kesalahan sekarang ni. Saya rasa pelik lah dengan PAS. Itu dah pergi tahap 2. Okey? Itu dah pergi tahap 2. Alright. Kemudian kata, ini tak boleh jadi ni. PAS ni dah melampau ni. Dia tak sepatutnya buat sekian. Dia tak sepatut buat macam ni. Sepatutnya Islam bawa benda ni. Ini dah pergi ke tahap 3. Okey, ini tahap 3. Ataupun korang dah pergi tahap 4. Nampaknya kita kena fikirkan sesuatu. Macam mana kita nak mengekang kerosakan pemikiran, kesesatan pemikiran yang dibawa oleh PAS. Ini dah level tahap 4. Boleh jadi kamu di tahap level yang kelima. Aku dah tak boleh duk buat diam dah lah ni. Aku tak boleh buat diam dah dengan PAS ni. Lagi aku buat diam, lagi rosak orang kita.
Itu dah tahap kelima. Okey? Bila kamu pergi tahap yang keenam, kamu start berani komen. Ini tahap yang keenam. PAS dah melampau, PAS dah teruk, PAS penunggang agama. Ini dah tahap yang keenam. You dah berani mempertikaikan secara jelas kepada yang lain yang PAS ini sebuah parti haram jadah yang merosakkan ramai orang dari Malaysia. Dan kamu tampil ini adalah level yang keenam. Level yang ketujuh. Level yang ketujuh, kamu start mencari information how to fight the PAS, how to make PAS mampus. Dan kamu mencari siapakah yang boleh bantu aku untuk hentam PAS ni. Ini adalah level yang ketujuh. Level ke-8, kamu start praktik diri kamu. Kamu di mana saja ada PAS, mereka sedang mempertikai, kamu akan balas. Dia pertikai, kamu balas. Dia kata kat kamu, kamu boleh balas balik. Kamu balas balik. Ini adalah level yang ke-8. Kamu dah boleh berhujah dan berdebat dengan mereka. Level ke-9. Level ke-9, hampa boleh macam tu apa? Hampa boleh hentam gitu lah. Hampa boleh ketih gitu lah. Sebab apa? Sebab hampa dah semakin padu dan semakin mantap. Ini adalah level yang ke-8. Betul level ke-8? Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina. Level yang ke-9. Setiap tokoh-tokoh PAS tu, hang boleh maki macam tu hang boleh sound gitu sebab hang yakin mereka ini adalah perosak. Level yang ke-10, PAS lenyap. Kita berjaya melenyapkan PAS. So guys, sekarang ni hampa duk level yang keberapa? Tulis! Level keberapa yang korang dah capai? Tulis! Mantap, level ke-10. 10 bermakna kawan dah tak ada dah PAS dalam diri hampa. Mampus PAS. Tulis! Di manakah level korang? Tulis! Tumbangkan PAS. Oh, mantap 10. Dahsyat aja kau level 10. PAS kena mampu. Level 9, padu. Mantap. Nampak kegerunan mereka? Mereka dah semakin gerun. Nampak level 10 lagi guys. Go tulis. Korang dah level ke berapa? Tulis. Korang ni level 1 tak apa. Okey, bagus. Level 1 kita sayang yang level 1. Memang kita sayang. Yang level 1 kita sangat-sangat love, I love you. Yang level 1, level 2 sebab apa? Hidayah dah masuk. Hidayah dah masuk guys. Level 1. Allah Akbar. Level 7. Madu level 7. Alhamdulillah level 7. Subhanallah. Allah Akbar. Tak apa level kosong, insya-Allah korang-korang dia bagi juga komen kat kita. Alhamdulillah dia orang dah risau sekarang. Macam 10/10. Mantap. Allahu Akbar. Saya bangga dengan korang semua. Hancurkan PAS. Yang hancurkan PAS ni level 10. Yang hancurkan PAS ni level 10. Paduh. Gerun tu. Mereka tengok hampa punya, hampa tulis level-level ni. Mereka dalam ketakutan sekarang. Sebab apa? Kebangkitan rakyat Malaysia dalam menentang PAS seperti kebangkitan rakyat Malaysia dalam menentang penjajah. Setuju? Kita kena lawan PAS seperti kita lawan penjajah. Mereka menjajah minda kita, menjajah akidah kita, menjajah ukhuwah kita. Setuju? Lawan PAS macam lawan penjajah. Dapat semua sekali. Korang semua terbaik. Ingat, senang nak bebaskan orang yang tak nak dibebaskan. Setuju?
namun kita tak berdiam diri. Kita tak berdiam diri. Yang mana yang dah terperangkap dalam PAS, selesa dengan PAS, rasa diri tu dah dapat syurga, bukan mudah untuk kita nak bebaskan mereka. Aceh datang 2 kali nak bebaskan tanah Melayu, tak mudah. Dan hari ini kita di dalam perangkap penjajahan minda, kita nak bebaskan orang-orang Islam, nak bebaskan bangsa kita. Menyelesaikan permusuhan sesama kita dengan cara kita tumbangkan PAS, insya-Allah. Saya rasa begitu best apabila dapat komen-komen makian, kutukan terhadap saya, sebab itu menandakan apa yang kita sampaikan itu telah sampai. Oh, betul Pak Ang. Makin sikit dah. Mereka punya komen dah makin sikit dah. Dah makin tak ada dah. Yes. Dia orang dah semakin lemah. Dia orang dah tak ada apa dah nak bagi tahu macam mana cara nak pengaruhi orang, tak ada. Sebab apa? Kita dah capai berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tahap kemampuan kita dalam kita menentang PAS. InsyaAllah, semoga Allah merahmati kita semua. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you all. Bye-bye.